sebagaimana apa yang dilaporkan, apa yang diungkapkan oleh Presiden UMNO dalam ucapan presidennya, beliau menyatakan bahawa Malaysia ini adalah yang tercorot dari segi pendapatan pelabur-pelabur dari luar. Yang tercorot, brother. Bukannya yang dulu kita yang tertinggi sekali. So, jadi saya heran. Dan malahan kita melihat secara pada tahun 2014 Malaysia begitu dihormati apabila diadakan peristiaraan hawa dunia ataupun climate changes dalam summit climate dulu yang diadakan di Belgium, Denmark. Kita antara negara pertama yang dijemput untuk menghadiri summit ataupun peristiaraan satu convention yang membicarakan tentang hawa dunia. Tapi hari ini, ya Tuhan, amat memalukan apabila pandangan dunia terhadap Malaysia bagaikan hilang dari radar. Kerana pada summit itu tentulah presiden yang terbaru daripada Amerika Syarikat, Joe Biden, akan hadir. Dan beliau akan bertemu dengan pemimpin dunia daripada negara-negara sekitar dunia. Dan saya dapatan saya, White House ataupun Rumah Putih telah pun menjemput pada 22 dan 23 April ini pemimpin dunia untuk bertemu dengan beliau semasa diadakan summit weather ini. Antara negara dijemput Antigua atau Barbuda, Argentina, Australia, Bangladesh, Bhutan, yang kita pun kadang-kadang tak faham di mana negeri itu. Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Republic of Congo, Denmark, European Commission, European Council, Perancis, Gabon, yang kita sendiri tak tahu kat mana Gabon, Germany, India, Indonesia, Israel, Italy, Jamaica, Japan, iaitu Jepun, Kenya, Republic of the Marshall Islands. Saya pun tak tahu di mana Republic of Marshall Islands. Mexico, New Zealand, Nigeria, Norway, Poland, Republic of Korea, the Russian Federation, Rusia, kemudian Saudi Arabia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Turki, United Arab Emirates, itu Arab, United Kingdom dan Vietnam. Malaysia tidak diundang langsung. Sedangkan baru ni kita mengalami sesuatu risiko yang paling tinggi apabila kita melayani tuntutan Amerika untuk melakukan ekstradisi, iaitu penjenayah yang dikendaki oleh Amerika merupakan seorang warga Korea Utara yang kita hantar selepas perbicaraan. Kita pun hantar dia ke Amerika. Bukan ada terima kasih, langsung tak dilayan. Begitulah dunia melihat Malaysia kini saya. Nampak macam mana? Sebab negara kita hari ini sudah dilihat macam tak ada nilai. Iyalah, kerana mereka sudah hilang keyakinan terhadap pimpinan negara kita. Itu keadaan saya. Iyalah, maklum sajalah, sebagaimana yang setelah saya nyatakan dulu, apabila perbualan antara Perdana Menteri dengan pemimpin dunia apa semua boleh ditip bualannya sebagaimana yang diterahkan oleh Latifah Koya dalam isu perbicaraan SRC dan sebagainya. Jadi keadaan ini membuatkan negara-negara lain melihat Malaysia ni teruk sangatlah. Selalu kali huyuk tu memang huyuk, sedih dan malu. Kerana negara-negara yang kita tak kenal pun dapat undangan. Bukanlah besar sangat undangan mereka tu pada kita, bukan? Boleh cakap batai kau orang lah. Boleh, tetapi Presiden Amerika yang baru dilantik, memilih 40 negara dan Malaysia terkeluar daripada senarai itu. Tak tahulah Menteri Luar buat apa. Sebab itu saya kata Menteri Luar ni sepatutnya dah ada lah jalinannya, berjumpa dengan duta Amerika, pergi. Anda betul-betul pergilah keluar negara. Kita tak marah Anda dilantik sebagai Menteri Luar. Jangan fikir soal politik negara aja. Ini keadaannya sekarang ni. Kedudukan Malaysia di mata dunia amat menyedihkan. Dan kita melayani tuntutan Amerika. Dan kita terdedah pada bahaya berhubung dengan ekstradisi warga Korea Utara. Akhirnya apa kata Presiden Korea Utara? Malaysia kena bertanggungjawab dan you have to pay for all the consequences. Artinya kita kena bersiap siap lah. Hancur pada. Dulu Malaysia ni antara dunia ketiga yang cukup dihormati oleh dunia-dunia yang hebat. Amerika menyanduni. Dan tahun 2014, zaman itu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, kita diundang. Begitu diraikan. Hari ini langsung tak pandang. Ke mana Malaysia ni? Kalau begini keadaannya, apakah pelabur-pelabur akan datang? Mereka dah tak nampak.
Kalau negara macam apa tadi ni, apa saya tak tahu negara dekat mana. Ini apa ke negara tadi saya sebut tadi? Kongo, Gabon. Saya tak tahu Gabon di mana. Rasanya saya dah puas berjalan dah seantero dunia. Sejak jadi wartawan dan sebagainya. Tak tahu pula saya di mana. Itu dalam Syah Saleh. Betul, di luar kurang berfungsi. Kalau negara Gabon, kemudian apa ini, mana lagi tu? Saya tengok negara tu seperti apa, Nigeria. Boleh diundang. Jamaika yang kecil. Tapi kita tidak termasuk. Jadi kita tak nampaklah, astagfirullahalazim, ke mana negara kita masa akan datang? Seolah-olah negara kita sudah hilang daripada peta radar dunia. Jadi saya mengharapkan agar mereka-mereka yang berada di kementerian luar berusahalah untuk memulihkan kembali imej negara kita di kaca mata dunia. Kesannya sebab itu waktu apabila Latifah Koya mendedahkan perbualan antara Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib dengan anak Putera Mahkota Arak semua, mereka tidak melihat kesan. Sedangkan negara luar kita, kalau Malaysia ini perbualan Perdana Menterinya boleh dirakamkan, didedah pada umum, sudah tidak ada kerahsiaan lagi. Sedangkan perbualan antara kerajaan dengan kerajaan, pemimpin kerajaan dengan pemimpin kerajaan, ini terlindung, ada imuniti dan sebagainya. Inilah kesannya kadang-kadang bila kita terlalu gelojok untuk memperlihatkan bahawa itulah begini dan sebagainya. Akhirnya negara kita, dan kita pula terlalu gelojok menyantuni kehendak Amerika. Kita berhadapan dengan masalah di Korea Utara. Sedangkan mereka tak pandang pun. Bukan ucap terima kasih. Tak tahulah, belum. Simbat Sim, Gabon di Afrika. Itulah, terima kasih. Saya tak tahu, saya minta maaf, saudara Simbat. Saya sendiri terpaksa buka peta dunia lah kita. Begitulah keadaannya. Sedangkan dulu, almarhum Datuk Harun Idris terpaksa berempas pulas membawa Muhammad Ali bertarung dalam pertandingan tinju, kerana waktu itu Muhammad Ali adalah ikon kepada popularitinya, idola dunia. Bawa pertandingan di Kuala Lumpur antara Muhammad Ali dengan Joe Buckner, barulah dunia mula kenal Malaysia. Itu zaman almarhum Tun Razak. Jangan lupa, Datuk Harun sebagai ketua pemuda, dan kita bergerak, semua orang dah kenal. Maka datanglah pelancong-pelancong. Hari ini sepi. Saudara, pelancong-pelancong semakin sepi. Bila pelancong tidak ada, macam mana kita nak dapat kemasukan pendapatan di sektor pelancongan? Waktu zaman Barisan Nasional memerintah dulu, pendapatan pelancongan puluhan bilion. Pertukaran wang asing dengan rancak. Hasil-hasil negara dapat dijual. Orang nak bila mereka melancong, sekurang-kurangnya kitchen pun bawa balik ke negara dia orang sebagai kenang-kenangan. Ini dah tak ada. Saudara Ahmad dia, Bhutan di negeri Tibet. Begitulah, di Bhutan. Saya terus terang saya katakan, negara yang sebegitu boleh dilayani untuk dibawa bertandang ke Rumah Putih. Dan Malaysia, pemimpin Malaysia tidak dijemput. So ini is a failure of the Menteri Luar. So mereka harus memikirkan